Tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum hari ini, ramainya rakyat Malaysia diuji dengan ujian COVID-19 ini. Dalam ujian ini, ramai rakan-rakan kita kat luar sana mengalami ujian kerjaya mereka. Ramai di luar sana diuji dengan ujian perniagaan mereka. Ada yang dalam dunia keusahawanan, mereka pula diuji perniagaan mereka mungkin terpaksa ditutup, kedai fizikal mereka terpaksa ditutup. Kan ada pula yang terpaksa downsize, ada yang pula certain industry macam travel industry, kan, macam tourism industry badly affected. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum mengenali diri ini, Farhana Abdul Rashid nama diberi. Saya bertanggungjawab sebagai moderator untuk episod kali ini kelolaan Kausa Channel. Terdahulu, pada episod pertama, kami telah menjemput perunding pewarisan yang juga mempunyai kepakaran dalam bidang takaful dan juga unit trust. Kemudian, bertepatan dengan perayaan Aidiladha, kami bawakan kepada anda topik pengorbanan. Panel jemputan kami merupakan perunding yang diduga dengan anak istimewa dan perunding yang direzekikan untuk menjaga ibu bapa mereka yang sakit. Seterusnya, episod ketiga, topik jurang usia, terlalu tua atau terlalu muda. Bagaimana otai yang masih berbisa dan Gen Y sama-sama istiqomah untuk menyebarkan ilmu pewarisan kepada masyarakat di luar sana. Okey. Untuk episod keempat kali ini, kami bawakan topik istimewa. Saya pasti ramai kaum wanita di luar sana yang dapat relate dengan topik hari ini. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda, memberi manfaat kepada anda semua. Jadi, hari ini kami bawakan kepada anda semua di persimpangan dilema antara keluarga dan juga kerjaya. Sebelum saya bermula, jom kita tonton video klip ini. Silakan.
Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kan bagaimana seorang ibu muda yang sangat committed tetapi nampak pandai membalanskan dengan keluarga dan juga kerjaya. Jadi, tanpa berlengah lagi, saya bawakan kepada anda panelis kita yang hebat pada malam ini iaitu Puan Nora Shikin. Silakan Shikin. Apa khabar Shikin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kin, macam mana cuaca di Pengerang sana? Macam mana? Alhamdulillah, Pengerang hari ni cuacanya baik-baik saja. Daripada petang tadi panas kan, sebaiklah tak hujan. Doa je kan, jangan hujan. Dia nanti kan sangkut-sangkut live kita kan. Betul, tu yang paling kita takutkanlah faktor cuaca kan Kin kan. Kalau cuaca mulalah bila kita live ni, line ni, Masya Allah memang sangat mendugakan, kan mendebarkan. Kin masak apa hari ni Kin? Hari ni kita main tunjuk-tunjuk je Ana. Hari ni tak sempat nak masak kan. Maklumlah bila ada kerja kat belakang tabir ni macam itulah kita kan. So hari ni Alhamdulillah kita lapar saja. Janji semua orang kenyang Ana. Betul. Sebab mak saya selalu pesan tau Kin, mak Ana selalu pesan budak-budak ni kalau tidur cukup, perut kenyang, everything okay kan, mood pun okay insyaAllah. Itu benda paling Betul. penting kali petang kita nak buat kerja. Betul kan Shikin? Okey Shikin, mesti penonton-penonton di luar sana dah tak sabar dah kan? Jadi boleh tak Shikin memperkenalkan diri, sedikit latar belakang, nama panggilan, mungkin anak berapa daripada berapa orang adik-beradik, sebelum ini pernah bekerja di mana kan? Adakah berbisnes ataupun bekerja? Jadi boleh mohon Shikin untuk berkongsi kepada penonton Bina Kerjaya hari ini. Silakan Shikin. Okay, terima kasih Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Nama diberi Nur Ashikin Ishak. So kalau dalam keluarga ni dia panggil A sebab apa? Sebab dia anak bongsu kan. So dia A lah, adik kan. So kalau di kalangan kawan-kawan ni ada yang panggil Shikin, ada yang panggil Kin. Kalau kawan-kawan di UiTM, dia orang panggil Ashik. Kenapa Ashik ni dia ada sejarah dia kalau kawan-kawan UiTM mendengar pada malam ni kan. Kalau ingat dulu kami ni dekat kelas public admin kami ada 4 orang Ashikin. Dia ada Nurul Ashikin, dia ada Nurul Ashikin Abdul Rahman ni Abdul Rahman. Beza dekat nama ayah saja H tu tak ada kan. Kemudian ada Nur Ashikin Saari, kemudian ada Nur Ashikin Ishak. Jadi nak memudahkan lecturer kami dan kawan-kawan ni, jadi kami bezakanlah Nurul, Shikin Spek ada, Shikin Bunga ada, so ada Ashik. So yang Shikin ni dipanggil Ashik lah. Dan Shikin berasal daripada negeri yang orang selalu kata negeri kami ada 8 orang saja, iaitu Perlis Indra Kayangan. Sebenarnya bukan 8 orang, ramai juga kan. Kes COVID pun hari ni dah 90 lebih kan. So kalau Shikin merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik, telah berkahwin dengan suami. Alhamdulillah bulan ni adalah bulan anniversary kami yang ke-10 tahun. Direzekikan 4 orang cahaya mata, insyaAllah hujung tahun ni tambah seorang lagi. So doakanlah memudahkan semua. So sedikit latar belakang pendidikan, daripada kecil memang Shikin bersekolah di Perlis lah, sekolah kebangsaan Jawi, kemudian sekolah kebangsaan Kubang Gajah dan sekolah menengah kebangsaan Derma. Kemudiannya selepas SPM melanjutkan pelajaran ke UiTM Merbuk Kedah dalam bidang diploma pentadbiran awam dan kemudiannya menyambung pelajaran di UiTM Shah Alam dalam bidang ijazah sarjana muda pentadbiran korporat. So alhamdulillah Shikin ni rezeki awal umur 22 masih tengah sambung degree tu mendapat tawaran untuk bekerja sebagai penolong pegawai anti dadah di agensi anti dadah kebangsaan Malaysia daerah Sepang selama 5 tahun lah. Dan kemudiannya orang perempuan ni anak kan, bila kita kahwin ada anak, dia buat keputusan untuk meninggalkan kerjaya dia. So masa itulah bermula perjalanan sedikitlah selama 5 tahun dengan Causeway Malaysia Berhad, buka kedai dia, ada stokis kat situ dan seterusnya Shikin melepaskan bisnes tersebut pada tahun 2017 dan fokuslah kepada industri pewarisan harta ini. Tahun ini juga dah masuk kepada tahun yang kelima. So itulah Ana sedikit latar belakang Shikin pada malam ini.
Okey, UiTM di hatiku. Ada tak penonton-penonton yang sama-sama menonton malam ini yang sama dengan Syikin? Boleh type UiTM di hatiku gitu. Hashtag sikit kan UiTM di hatiku. Dan saya juga ingin orang kata apa mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan Syikin. Sama pula dengan saya. Saya pun bulan September juga. Baru semalam. Anniversary saya bersama suami yang ke-15 tahun. Kan? So, biasalah ibu-ibu ni kan. Thank you Kin. Alhamdulillah. So saya nampak macam mana Syikin sangat passionate. Syikin antara leader yang sangat-sangat committed di Khaosar kan. Tak sabar untuk Syikin berkongsi malam ini. Tapi Kin bukan seorang malam ni. Kita ditemani dengan seorang lagi panelis hebat, ibu muda. Sama cabarannya, ada anak kecil juga sama juga seperti Kin, seperti saya. Jadi, sebelum kita kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, panelis kita yang kedua, kita tonton dulu video klip. Okey, silakan. Tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak geriku. Kaulah yang terpaling penting buatku, Ya Allah. Thank you. Thank you for all of the uprightness. Di perjalananku sering saja aku tersungkur, pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Selamat datang Puan Aznati. Ya, Apa khabar terima kasih. Nat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Ana? Alhamdulillah sihat. Nat, tadi bila nak baca komen kan penonton dia cakap, Nat, malam ni jangan hantar Corin, Nat. Memang Tuan-tuan dan tadi, puan-puan, hari ni live daripada Aznati. Kan Nat? Maaf ya nak gurau-gurau malam ni Nat. Tak apa. Okay, biasa je tu. Kan, okey. Biasalah kita nak gurau-gurau kan, nak bagi release tension sikit masing-masing supaya bicara banner kerjaya malam ni kita jadi seperti santai kan, tak stres sangat. Moga-moga program kita berjalan dengan lancar. So Nat, tadi Syikin tadi dia tunjuk saja. So Nat, malam ni masak apa Nat? Malam ni tak jelas sebenarnya masak siap-siap siang awal tu untuk satu hari terus. So hari ni kita memenuhi hasrat anak-anak ikan goreng je. Krisi goreng. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, bijak. Ibu yang bijak, dia tahu malam ni dia nak bekerja overtime, jadi dia dah siap masak pilihan anak-anak supaya program berjalan lancar. Tak gitu Nat? Ya betul. Kan? Okey. Alright, jadi Nat, tadi kita dah berkenalan dengan Syikin. So Syikin ni banyak betul. Dia punya, apa orang kata nickname dia, ada Asyik gitu. So malam ni ada Ana, Asyik dan Aznati. 3A. So Nat, boleh tak Nat tolong orang kata apa, memperkenalkan diri Nat, asal mana, berapa orang adik-beradik, ada tak nama-nama panggilan manja kan. Lepas tu sebelum ni Nat bekerja sebagai apa sebelum ini, adakah bisnes, bekerja sendiri dan sebagainya. Boleh silakan Nat. Baik, terima kasih Ana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama saya Aznati Muhammad Nayan. Tapi kalau di sosial media ni sebenarnya singkatan lah Aznati Nayan. Kalau dalam pewarisan ni ramai rakan-rakan mengenali saya dengan nama Nat lah. Di takaful pun sama. Nat ataupun Aznati lah. Tapi sebenarnya saya ada nama panggilan. Kalau Asyik banyak nama panggilan tadi kan. Syikin tadi banyak nama panggilan. Saya pun ada lebih kurang macam 10 nama panggilan ya.
Tapi Masya dia depend. Allah. Mungkin kalau kawan-kawan saya ada yang menonton ni dia pelik lah kalau orang panggil Nat. Sebab Nat ni kalau zaman-zaman kawan-kawan yang bersekolah dengan saya mungkin tak dengar nama Nat. Ataupun yang dekat USM pun takkan dengar nama Nat. Nat ni hanya muncul saya rasa lepas saya umur 30-an. Kalau sebelum tu ada banyak nama lain lah. Jadi kalau lain nama yang anda panggil saya tu, kalau saya lupa pun saya tahu, oh ini daripada mana saya kenal orang ini. Based on nama panggilan yang diberikan lah. Okey. Jadi saya terus kenalkan diri. Nama saya Asnati Nayan tadi. Kalau Shikin asalnya Perlis di hujung negeri tu, hujung negara kita tu, saya jirannya. Asalnya Kedah di negeri Jelapang Padi. Asal berkedah, dilahirkan di Orang Gurun utara Kedah. juga ni. Dia orang utara, nak kena cakap utara, saya takut semua orang tak faham. Kan? Okey, dilahirkan di Gurun Kedah. Kemudian zaman kecil saya tu di Guas Tempedak Kedah. Dan saya bersekolah, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di Sek Kedah. Selepas tu baru saya keluar daripada Kedah. Sebelum tu saya memang berada di negeri Kedah, tetapi mak abah saya masih kekal menetap di Kedah, di Bidung Kedah. Cuma saya rasa last saya balik kampung balik kampung bulan April yang lalu. Itu pun dapat rentas negeri sebab ayah saya ada minor operation. Tengok dah bunyi dah. Ada cubaan untuk masuk ke bilik. Dah bunyi dah. Cubaan tak berjaya, Nat. Ditepis. Allahu Akbar. Okey. Silakan. Kita sambung cerita di mana Baik. abah saya seorang pesara polis. Mak saya seorang suri rumah dan saya merupakan anak tunggal perempuan daripada 4 adik-beradik. Jadi lasak sikit lah sebab kita je satu-satunya anak perempuan ya. Dan saya ni isi orang, dah keluar dah suami saya daripada bilik. Isi orang, sama seperti Shikin, saya pun telah 10 tahun berkahwin tahun ini, tapi anniversary saya bulan 5 yang lalu. Jadi ibu kepada 3 cahaya mata, seorang perempuan dan 2 orang anak lelaki. Okay, sedikitlah hobi saya ni membaca. Hobi saya membaca macam baik-baik je kan. Tak, membaca ni boleh banyak lah kan. Baca artikel, baca novel kan. Membaca, belajar ilmu baru sebagai mak-mak kita selalu nak pergi kelas and so on. Dan saya suka kongsi balik ilmu apa yang saya belajar tersebut. Itu antara hobi lah. Tapi kalau kita berbalik kepada background education saya, asalnya saya ni budak science stream. Tapi degree saya dalam management. Which is major in marketing, minor in telecommunication studies. Then pengalaman bekerja, maksudnya sebelum saya masuk ke dalam bisnes ini, industri pewarisan ataupun industri takaful sebelum ini, saya mempunyai pengalaman bekerja hampir 13 tahun di 3 buah syarikat JLC dan multinational lah. Nanti kalau saya ingat kembali, first job saya bukanlah hebat. First job saya sebagai customer service di syarikat otomotif negara. Tempat orang call, tanya soalan, marah-marah, komplain, maki hamun. Itu bukan customer service. First job saya. First job saya lah masa tu. Dan second job saya adalah sebagai sales coordinator yang dealing dengan sales, customer, distributor. Jadi orang tengah in between sales dan juga production di kilang, production shipment di kilang, sama ada kilang dekat Malaysia ataupun kilang dekat Thailand. Which is market saya jaga masa tu bukan market Malaysia lah, basically Middle East, negara yang tantan, Afrika. Jadi at that particular of time memang dah biasa untuk bekerja secara online. Kita tak face to face bercakap, kita melalui email. Dan kalau third job saya adalah sebagai eksekutif perolehan, orang yang jaga jual beli ni, bukan jual beli lah. Maksudnya beli barang perolehan dekat syarikat otomotif juga, di mana dekat situ kita audit vendor, cost saving. Saya paling pantang sebab saya berada dalam otomotif kan. Saya paling pantang kalau orang tak pakai seatbelt. Sebab saya tahu kos seatbelt tu mahal. Kan? Tapi orang tak pakai, siapa naik kereta saya tak pakai seatbelt, kenalah. Saya suruh keluar ataupun dia kena bebel sampai habis. Jadi tolong pakai seatbelt. Seatbelt tu sila pakai sebab kos dia mahal sebenarnya. Dan dia tak diberikan extra charge dalam harga yang dibayar dalam kereta. Tiba-tiba beletik pula kan. Pesanan pihak penaja. Betul tu Nat. Sebab saya pernah selamat daripada aksiden. Saya tak makan cermin, tak keluar daripada cermin kerana saya memakai seatbelt. Allahu Akbar. Itulah inilah. Jadi kalau tadi adalah pengalaman bekerja,
Dan kalau pengalaman bisnes semasa saya bekerja dahulu adalah kita bisnes main-main je. Bisnes main-main cukup sekadar nak buat duit poket. Basically kalau saya buat bisnes dulu sebab benda yang saya guna ataupun saya pakai yang saya memang jadi ahli. Jadi saya bisnes tu setakat nak dapat duit poket lah. Benda yang saya pakai je saya percaya untuk nak jual. Masa tu mungkin saya ada jual Shafli, yang living ataupun gadget penyusuan susu ibu lah masa tu. At that particular of time, dalam tahun 2015 sampai 2019 tu saya sebenarnya seorang advocates penyusuan susu ibu, which is actually saya memang ada sijil 20 jam dan 40 jam lactation counselor. Dan saya masa tu memang gigih lah. Gigih lah consult ibu-ibu secara online untuk mereka yang ada masalah penyusuan. So pada tahun 2017 sebelum saya berhenti kerja pada 2018 saya mula menceburi industri takaful. Atas sebab-sebab peribadi jugalah, atas sebab-sebab peribadi merasakan apa ini pentingnya medical card. Kerana saya pernah ditanya dan kelu bersama pasangan di kaunter IJN bila mana dikatakan kos untuk prosedur anak puan dan cik hanya RM25,000 sahaja. Masa itu memang sangat tergamar. Jadi itu antara sebab saya mencuburi bidang industri takaful. Tetapi bisnes industri pewarisan ini saya baru je terlibat awal PKP tahun lepas. Tetapi apa yang boleh saya rangkumkan daripada pengalaman kerja makan gaji saya dan juga bisnes saya sebelum ini, yang boleh saya katakan 3 persamaan. Pertamanya, setiap kerja yang saya mulakan, saya bermula dengan zero. Kosong. Tidak ada kaitan dengan bidang yang saya belajar ataupun saya tak ada ilmu langsung tentang perkara tersebut. Itu juga terjadi bila mana saya masuk industri pewarisan ini. Yang kedua, saya memang terpaksa berkomunikasi dengan orang. Walaupun sebenarnya saya seorang introvert sebenarnya. Saya tak bercakap dengan orang sebenarnya. Sampai sepupu saya cakap, mulut Kak Ati tu ada emas rasanya. Balik kampung tak bercakap. Dia membaca je. Tapi bila saya pengalaman kerja tu, saya memang terpaksa menjadi orang tengah. Dan ketiganya adalah saya terlatih untuk sentiasa memberi solusi. Menyelesaikan masalah. Jadi kalau boleh saya kongsikanlah kerja job saya yang pertama tu saya sangat-sangat ingat customer service kan. Customer service kita pergi masuk kerja, training macam mana nak jawab call dalam masa seminggu. Soalan pertama yang saya angkat call tu, cik tu telefon dia kata, saya rasa kereta saya bermasalah. Ada bunyi ni saya rasa absorber. At that particular of time, saya hanya tahu kereta ni dua benda je. Tayar dengan steering. Sebab saya tak ada lesen kereta. Saya dalam kepala tu dia naik ting 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 ting. Absorber tu kat mana? But you have to solve the problem at that particular of time kan? So saya pun tanya, okey cik, mungkin betul lah tu. Mungkin betul apa yang cik katakan absorber bermasalah. Tetapi kalau kereta ni banyak part. Jadi kita nak confirmkan, boleh saya tahu cik berada di mana? Saya ada di PJ. Kalau cik ada di PJ, kami ada service center di PJ section 13. Jadi boleh saya dapatkan detail, saya arrangekan untuk ada appointment untuk kita confirmkan sebenarnya apa yang betul-betul masalah yang berlaku. Sebab bila kita di call center, dia tak boleh jawab, saya tak tahu betul kat mana cik. Tak boleh. Betul. Yeah. So disebabkan pengalaman itu, saya memang terbiasa untuk menyelesaikan bagi masalah. solusi. Yes, membagi solusi. Terpaksa analitik and analisis sebelum nak selesaikan masalah. Saya rasa itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi lah. Macam dah ambil banyak masa kan. Saya ni kalau kawan-kawan kat pewarisan cakap sawan mic. Jadi saya pulangkan balik kepada Ana sebelum saya lupa diri. Terbaik Nat, alhamdulillah banyak kita kenal Nat ni dalam masa yang singkat kan. Itu dia Nat. Saya perasan ada persamaan antara Shikin tadi dengan Aznati. Kedua-duanya bekerja, lepas tamat belajar terus bekerja. Jadi, sebelum saya ke soalan berikutnya, saya mohon penonton-penonton yang menonton Bina Kerjaya hari ini untuk terus-terusan share, komen di bawah adakah topik yang kita bawakan kali ini sangat menarik dan juga share beramai-ramai supaya ramai-ramai mendapat tips dan manfaat. Okey. Alright. Saya teruskan dengan soalan seterusnya. Saya tujukan kepada Shikin So Shikin, soalan saya begini. Apakah cabaran Shikin bergelar seorang penulis pewarisan di samping menjadi seorang ibu? Kan
kita seorang ibu ni ada tugas hakiki, belum lagi dengan memasak dan sebagainya. Tetapi apakah cabaran sebelum COVID melanda dulu? Boleh Syikin sharekan kepada kami? Silakan Syikin. Okay, baik Ana. Sebab Syikin dengan Nat ni beza dia adalah Nat ni masuk selepas COVID. Tapi Syikin ni dah masuk ke dalam industri pewarisan ni sebelum pandemik melanda negara kita kan. So jadi kalau Betul. Syikin kongsikan pada malam ni kepada penonton-penonton Bina Kerjaya. So Syikin pecahkan kepada dua. Yang pertama, masa Syikin masih berada di Selangor. Kami pindah ke Pengerang ni dalam lebih kurang Oktober 2019. So masa di Selangor ni rutin dia adalah rutin yang memang orang kata sangat sibuk lah. Bangun tu setiap hari pukul 5 pagi dah bangun. Jadi nak solat ke nak mengaji semua, masak sarapan semua sebab anak-anak dan suami memang jenis makan kat rumah dan kadang-kadang bawa bekal. So pagi suami akan naik hantar abang lah yang sebelum tu ke sekolah naik motor. Dan Syikin akan take over untuk kakak-kakak ni untuk hantar ke Taska. So masa tu anak kami baru 3 orang. Tapi bila petang tu adalah satu masa yang Syikin kena limitkan. Maksudnya selepas dia hantar kakak-kakak tu kena manage appointment apa-apa pun mesti habis paling lewat pukul 4 petang. Maksudnya memang sangat limited lah masa kerja tu. Sebab apa nak kena patah balik masa tu abang ni sekolah di Sejangkang. Jadi nak ambil dia tu dia akan balik sekolah agama lepas asar. Jadi Syikin akan sampai kat sana, Syikin pun solat asar dekat masjid sebelah sekolah dia tu lah. Jadi lepas ambil abang, patah balik daripada Sejangkang ke Bandar Puteri tu nak ambil kakak-kakak pula. So biasanya pukul 6.30 petang ni akan sampai ke rumah lah. So masa tu lah balik nak masak untuk makan malam pula kan. Cumanya Alhamdulillah nak masak untuk makan malam tu biasa suami dia akan bawa anak-anak ni pergi masjid. Jadi tak adalah orang kata apa terganggu kat situ, kita boleh fokuskan untuk masak apa semua. Dan kalau weekend, kadang-kadang ada klien kan nak jumpa kita weekend. Jadi biasanya Syikin akan bawa sekali suami dan anak-anak untuk ikut sekali. Sebab apa? Sebab itu je masa yang kita ada untuk bonding dengan suami dan anak-anak kita. Hari bekerja ni kita keluar pagi, jumpa malam dah letih tidur kan, tapi weekend itulah masanya sebab kita boleh dalam kereta kan, kadang-kadang dah habis appointment kita boleh bawa dia orang makan aiskrim ke, jalan-jalan sekali kan. So itu adalah aktiviti lah masa berada di Selangor. Dan cabaran bila Syikin berpindah ke Pengerang, masa tu bulan 10 2019, pandemik ni berlaku bulan Mac 2020 kan, 2020. So jadi masa tu, masa pindah ke Pengerang tu Syikin tengah syarat mengandung. 8 bulan masa tu puas dalam perut. Dan kebetulan pula masa itulah direzekikan ada tim sahabat kita, tim kawasan Asarwa dapat projek dengan Wakaf An-Nur. Masa tu yang ada tauliah penceramah cuma Syikin seorang. Jadi kat situlah selalu berulang alik seminggu dalam 2 kali daripada Pengerang ke JB. Jadi Pengerang ke JB tu dalam 100 km lebih. So itu adalah cabaran lah, maksudnya nak keluar pagi memang dah cakap dengan suami lah, keluar pagi petang baru balik kan. Sebab kita pun nak solat lah kan sama. Kemudiannya lepas bersalin wise tu masa tu belum lagi bulan 1 bulan 2 lepas bantang tu masa tu dah ada baby. Jadi kalau dah ada baby tu nak tinggalkan dia seharian dengan abah dia tu sedikit cabaran lah, tapi kita manage juga sambil-sambil tu on the way tu singgah pam susu apa semua. So itu benda yang antara cabarannya. Dan cabarannya juga Ana, bila Syikin kan dah agak lama dalam industri, existing client ni dia ada merata-rata, especially di KL dan Selangor kan. So bila dekat situ apa cabaran kami adalah boleh kata 2 minggu sekali kami akan turun ke office di Damansara tu dan jumpa klien-klien, serve klien-klien yang berada di sana. So boleh bayangkan lah bila turun tu apa perkara yang kita biasa korbankan adalah yang pertama duit belanja memang banyak lah. Betul, minyak, hotel, bila dah keluar tu makan semua kan. Dan dekat penat lagi. Penat lagi kan. Dengan bawa babynya lagi. Dekat situ memang pengorbanan tu semua orang Dan cabarannya juga kat Johor ni hari Ahad bekerja. Jadi kami kena turun hari Jumaat. Jumaat, Sabtu malam dah kena sampai balik. So anak-anak pun kadang-kadang kesian juga anak pada dekat dia orang besok tu nak sekolah kan. Jadi itu benda yang kita nampak memang orang kata cabaran masa tu. Dan Alhamdulillah bila berlaku pandemik bagi Syikin dia sangat hikmah lah. Kita duduk di rumah dengan anak-anak tapi kita masih boleh bekerja macam biasa. So itulah sedikit cabaran Syikin dalam industri ni ketika sebelum berlakunya pandemik ni. Alhamdulillah. Tapi setuju tak Syikin kalau saya cakap dalam cabaran tu ada hikmah?
kan? Sebab apa? Betul, Saya nampak betul. tadi sangat betul kan Syikin kan dalam cabaran tu, tapi kalau kita nampak masalah saja, adakah boleh selesaikan masalah? Kalau kita nampak masalah saja tanpa lihat hikmah di sebaliknya kan? Okey, sebab tadi bila saya tengok Kita kena ingat kan, setiap cabaran tu pasti ada hikmah dia dan pasti ada benda sebenarnya Allah nak bagi sesuatu kepada kita. Itu benda kita kena fikirkan dulu. betul betul sebab saya nampak tadi Syikin sangat berkorban kan bukan saja daripada sudut masa, sudut tenaga, anak-anak lagi yang kecil-kecil tu terpaksa bawa dan juga bila ke Pengerang, jauh daripada kawan-kawan kawasan harian di Kota Damansara. Saya pasti itu juga merupakan satu cabaran buat Syikin sebab jauh daripada support system. Kita dah terbiasa Syikin kan, kita bonding sangat strong kan Kin. Jadi itu mungkin cabaran juga buat Syikin kan Kin? Alright, so Betul, masa tu kan hari Isnin orang masuk kelas, orang dekat HQ tu masuk kelas fizikal. Kin masa tu dah start pakai Zoom. Sebelum pandemik Kin dah pakai Zoom. Sebab nak masuk, sayang nak tinggal kelas hari Isnin tu Ana. lihat tuan-tuan dan puan-puan, memang Syikin merupakan seorang leader yang sangat-sangat committed dan kami sangat kagumi di Kausar kan. Jadi saya memang sangat salute kepada Syikin sebab tu Syikin dia dapat menggunakan online untuk appointment dengan mudah. Compare pada kami yang kata apa new normal ni, kami mendapati bahawa ada kesukaran untuk repo dan appointment secara online, tetapi Syikin sebab dia dah start awal-awal lagi, so senang untuk Syikin kan Syikin. Di situlah saya katakan di sebalik cabaran itu ada hikmah. Dan okey, saya jemput pula Nat untuk berkongsi cabaran sebab Nat tadi Syikin dia masuk selepas COVID bermula kan. Jadi kita tanya kepada Nat apakah cabaran Nat menguruskan keluarga dan kerjaya ketika musim COVID. Silakan Nat. Terima kasih Ana. Memang kita sangat kagum mendengar pengorbanan yang dibuat bukan sahaja oleh Syikin tetapi seluruh keluarga Syikin dalam menyokong perjuangan Syikin dalam industri pewarasatan Islam. Jadi bagi saya yang baru setahun jagung dalam industri ini, yang baru je terlibat dalam industri pewarasatan Islam April tahun 2020 maksudnya seawal PKP tahun lepas, tapi kita boleh katakan Ana, norma baru dan work from home ni bukan asing lagi lah sebab kita dah lebih kurang 1 tahun setengah berada dalam pandemik COVID-19 ni. Sama ada kita makan gaji ataupun keadaan statusnya work at home mom seperti saya, sekarang semua orang merasakan benda yang sama, work from home. Work from home mungkin melainkan anda frontliner, anda kena pergi office lah, but most probably semua orang work from home sekarang ni. Jadi kalau saya dapat juga merasakan sedikit sebab saya berhenti kerja tahun 2018, so dalam setahun ke 2 tahun, setahun lebih lah saya jadi work at home mom, macam kalau Syikin tadi tu. Tapi bagi saya semasa jadi work at home mom sebelum COVID tersebut, work from home ni memang memberikan flexibility masa dan kita ada garis panduan yang jelas bila masa bekerja dan bila masa bersama keluarga. Sebab kita tahu waktu tersebut pasangan keluar bekerja 8-6. Anak-anak pergi sekolah atau tadika. So kita dah tahu dah ample time bila kita nak appointment, bila kita kena balik untuk hantar ambil anak. Kalau saya macam dekat Puncak Alam ni, saya nak buat appointment, saya kena dah adjust dah dengan husband. Kalau keluar daripada jauh daripada Puncak Alam ni, miss, you kena balik sampai pukul 6 sebab nak ambil anak. Sebab I not manage untuk ambil anak. So arrangement dengan husband begitu. Tetapi tapi kita tahu bila mana work from home sekarang ni, cabarannya adalah saya melihat kalau macam sebelum tu selain daripada tu, kita pun kalau kita work from home masa tu, kenapa saya satu sebab saya berhenti kerja adalah kita tak perlu fikir nak ambil cuti. Sebab kita makan gaji kita bila kita bekerja sendiri, kita tak perlu fikir untuk nak ambil cuti sebab nak hadir temu janji anak kat klinik hospital. Sebab satu ketika dahulu saya memang terpaksa banyak cuti. Cuti tahunan syarikat saya ni banyak tau, 21 hari setahun, tapi tiap-tiap tahun saya hutang 10 hari. Sebab saya mempunyai anak seorang pesakit jantung dan juga seorang anak yang speech delay. Maksudnya kita ada banyak hari terpaksa pergi appointment dekat IJN, dekat Hospital Sungai Buloh, dekat klinik Jadi banyak masa dihabiskan di situ. Tapi di zaman era COVID-19 ini, semua orang bekerja di rumah. Pasangan bekerja dan di dalam rumah.
anak-anak bersekolah di dalam rumah. Jadi semua orang ada dalam rumah. Kalau dulu kita ada juga me time kan, nak kurang-kurang nak makan ke kan. Sekarang ni semua orang dalam rumah. Kita tak boleh nak macam halau keluar dari rumah kan. Sebab semua orang kena duduk dalam rumah kan. Duduk dalam rumah. So kalau dulu kita kemas rumah, mungkin bertahan 5 jam dia nampak cantik di situ. Tapi kalau sekarang ni, okey, Umi kemas-kemas ni 5 minit paling dah jadi lain. Sekali Allah. lagi paling dah berperang. Masa mak tengah, okey, mak masuk kelas kejap, mak tengah meeting kejap, mak buka pintu, apa dah jadi dengan rumah ni kan. Itu belum lagi, saya percaya dapur kita dah jadi restoran 24 hours. Ada je permintaan, walaupun kita dah masak siap-siap, kita dah masakkan hidangan, dah tahu dah supaya tak kacau mak, sekali mak nak kerja dia meeting dia pukul berapa, yang kita masak tu tak nak, request menu baru. Order je. Cabaran, tak nak benda lain. Umi dah buat benda lain, nak pancake. Menu yang tak ada itulah yang request kan. Jadi itu belum lagi apa ni orang cakap, apa ni masa kita tengah-tengah kerja ni dia request tak nak Abi, walaupun Abi ajak pergi tukar pampers apa kan, tak nak Umi juga. Kan? So benda-benda adalah antara cabaran-cabaran tapi kalau kita lihat dari segi training, meeting ataupun appointment, sekarang kita dah banyak jimat. Jimat masa, jimat duit. Sebab kalau dulu kalau appointment dekat KL, Puncak Alam pergi KL sejam. Minyak belum kira lagi kan. Tapi selalunya minyak saya keluar appointment. Appointment saya pau suami saya. Selalunya duit petrol tu memang suami saya isikan. Sebelum esok nak appointment kan, bagi tahu siap-siap. Abang, macam tak cukup je minyak tu nak pergi KL. So nanti dia siap-siap top up minyak, top up Touch and Go kan. Pandai bila bisnes pau orang lain kan. Tu kan zaman dulu lah kan. So tapi dari segi kita nak training di zaman COVID-19 ini, kita ada banyak peluang untuk pergi training 4, 5, 6 kelas sehari. Tapi maksudnya tak ada alasan untuk kita tidak menimba ilmu. Kalau macam Shikin tadi nak turun, kalau dari Pengerang nak turun KL kan, sebab saya dengar kalau senior-senior yang terdahulu dalam industri perwisata Islam, semata-mata nak datang kelas dari Johor, turun sehari sebelumnya, duduk hotel sebab nak pergi training. Tapi sekarang ni di zaman COVID-19 semuanya dilakukan dalam Zoom. You boleh pun dengar kan sampai habis-habis lah. Selalunya kita minta on video. Tapi kadang-kadang kan sebab nak dengar, pasang earphone tapi sambil nak masak kat dapur kan. Pasang ambil earphone yang wireless tu sambil masak kan. Atau bawa handphone sekali sambil masak, sambil kemas barang, sambil semua tu. Benda tu boleh dilakukan. Cuma dia ada pro and cons lah dekat situ kan. Sama ada you dapat fokus ataupun tidak. Tetapi ada rakaman. Boleh tengok balik. Jadi peluang tu banyak. Satu-satunya benda je yang menjadi halangan adalah internet. Internet lah, kalau talian internet tu tak okey, kita tak boleh nak jawab apalah. Mungkin boleh dibahaskan di parlimen untuk meningkatkan facilities internet di Malaysia. Saya setuju. Betul. Barulah kita semua boleh work from home kan sampai bila-bila pun. Betul-betul. Jadi dekat situ kita nak set appointment pun senang. Kalau dulu kita nak set appointment mungkin sehari seorang. Sebab dari tempat yang berbeza kan. Kalau klien tu dekat prospek tu dekat Johor, nak kena turun ke Johor pula kan. Jauh. Tapi kalau hari ini kita boleh set appointment ataupun taklimat dengan lebih ramai prospek dalam Zoom sahaja. Tak kisahlah orang tu dekat Dubai, dekat Qatar, dekat Johor, dekat Perlis, dekat Sarawak. Kita boleh set. Sama ada nak buat seorang ataupun presentation tu kepada ramai-ramai satu grup. So benda tu menjimatkan masa dan bagi peluang yang sangat luas. Cuma realitinya lah, realitinya cabaran lain yang kita boleh tengok dekat situ. Kadang-kadang ni, bila zaman COVID-19 ni, kita dah tak tahu dah. Sebenarnya kita ni bekerja 24 jam ke? Sebab meeting tu daripada pagi kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang tu ia berlaku macam kita kerja daripada pukul 8 pagi, kadang-kadang berakhir meeting tu 12 malam, 1 pagi, kadang-kadang jadi meeting 2 hari. Mula pukul 9, habis pukul 1 pagi kan, meeting 2 hari. So cuma kalau macam cabaran lain, anak saya kalau dia geram sangat kan, mak ni lama sangat, Umi ni lama sangat kan, live, dia pergi tutup je switch internet. Allah. Present, tengah-tengah present kan, tutup kan, tiba-tiba black. Alamak, kenapa internet mak ni kan? Dahsyat. Kalau dia geram lagi, pergi tutup switch monitor. Gelap gelita. Mak dia pun macam, kenapa ni, apa yang berlaku? Allahu Akbar, cabarannya. Itu
tu dia belum lagi buat soprano, nangis-nangis kalau nampak video yang saya share tadi tu kan. Masa itulah datang mengadu abang lah, kakak lah. So benda tu tapi arrangementnya kena ni lah sebab kita ada pasangan yang juga bekerja di rumah, masing-masing kena tolerate lah. Tapi kalau macam husband saya sebab dia kerja programmer kadang-kadang kerjanya tu kena buat malam kalau nak testing and so on. Kalau siang tu tak banyak sangat, so saya dapat support yang banyak lah, yang boleh banyak subcon kepada encik suami. Kan? Itulah banyak cabaran, tetapi dalam cabaran tu ada peluang yang sangat luas. Cuma kita kena manage lah masa yang kita nak spend dan apa yang kita nak dapat. Itu sajalah ada perkongsian daripada saya. Okey. Terima kasih Nat. Kan. So tuan-tuan dan puan-puan banyak ada berbagai cabaran. Beza daripada zaman sebelum COVID dan juga sekarang ini. Seperti yang Nat share tadi kan, ketika musim COVID ni banyak sangat kelas. Kadang-kadang meeting sampai 2 hari Nat. Sounds familiar. Meeting tak habis-habis daripada hari ni membawa kepada esok pagi. Jadi kata apa, peluang untuk belajar memang sangat-sangat terbuka luas sama ada nak ataupun tak je. Jadi saya nak tanya pada Syikil lah King kan. Especially kalau macam contoh malam ni, program sampai malam lewat malam kan, dan nak pula jatuh pula pada Khamis malam Jumaat. Ada pula kita ada kelas bedah buku. Kin, bagaimana Kin bahagikan masa? Macam mana? Kan macam saya cerita tadi lah awal-awal tadi, kalau baby kecil, kita bagi tidur cukup, bagi makan, so tak meragam dah. So macam mana Kin pujuk baby besar tu supaya faham yang si isteri tadi ada tugas malam nanti, ada kelas pula. So Syikit, boleh share sikit tips untuk bahagiakan baby besar pula. Thank you Syikit, silakan. Okay, Ana, tips untuk nak jaga baby besar ni. Okay. Yang pertama Ana, kita ni bila dah setuju berhenti kerja, maksudnya dah kena adalah persefahaman antara kita dengan suami. Sebab apa, walaupun kita ni berhenti kerja, kita masih lagi nak cari income untuk keluarga dan kita pun nak balaskan jasa mak ayah kita dah besar kita daripada kecil, dah hantar ke universiti semua. Jadi kat sini ni masa nak resign tu, sebab kami dua-dua government dan Syikil masuk awal sikit dengan dia. Antara dia tunggu habis degree, Syikil tengah buat degree, Syikil dah masuk. Jadi kat situ benda dah clear. Boleh berhenti kerja tapi dengan syarat izinkan saya bekerja buat benda lain yang lebih santai lah kan. Jadi dekat sini bila dia izinkan benda ni jadi lebih mudah. Sebab bila diizinkan maksudnya ada redha daripada dia, doa daripada dia, so benda yang paling penting. Dan kemudian slowly dalam industri ni Syikil sebenarnya mengajak suami dan anak-anak untuk selami apa yang Syikil buat. Selalu kan kalau orang yang selalu follow Facebook Syikil selalu tulis cerita-cerita pasal membantu keluarga kat luar sana. Dan dia juga membaca, kadang-kadang dia share dengan kawan-kawan dia. Dan dekat sini husband ni selalunya dia akan jadi assistant untuk sesi akad hibah. Kan kita kan bila dulu akad hibah face to face ni nak kena record video, kadang-kadang tiba-tiba saksi klien kita tak dapat datang, jadi dia antara orang yang banyak membantu. Jadi bila dia ni dah selalu ikut Syikil, sebenarnya roh dia ni pun dalam kerjaya kita ni pun dah ada dalam diri dia. Dan dia selalu cakap benda ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat ni membantu orang lain. So dia faham. So bila dia faham, nak bahagikan masa ni sebenarnya lebih mudah. So dalam keadaan pandemik sekarang ni, memang walaupun dia bekerja di pejabat ataupun kadang-kadang kerja keluar, pejabat depan rumah aja, so tak jadi masalah lah untuk kami sangat. Cuma macam mana kami berdua nak bagikan masa, sebab dia pun kadang-kadang ada meeting online. Ada masa dia kena keluar. Jadi dekat situ jadual ni dua-dua clear. Kami akan update, so hari ni ada apa, esok ada apa. So dia pula akan, kalau dia nak pakai laptop dia akan bagi tahulah. So bila dekat situ kita, once dia bekerja kita ambil part anak lah. Dan dekat sini kami akan take turn dalam menjalankan dalam menjalankan rutin harian. Contohnya to be honest lah Syikil PDPR ni memang awal-awal dulu Syikil take over, lepas tu tak ada dah sebab bila dah sibuk dia pun nampak kita pun penat, so hal PDPR semua dia ambil. Kecuali yang buat video ke, yang nak edit-edit semua itu Syikil boleh ambil lah, tapi bab nak mengajar tu memang dia ambil. So bila dekat sini, bila kita sibuk ni Ana, yang pertama kan macam Ana cakap tadi kan, mak pesan, sama mak Syikil pun cakap orang lelaki ni apa benda nak kena jaga perut dia kan. Jadi benda-benda ni kita kena ready. Kalau kat sini,
Ya kat sini dia tak semudah macam kat Klang Valley nak dapat Foodpanda ataupun Grab. Kalau ada pun pilihannya tak terlalu banyak. So yang ada adalah sama ada you kena masak awal atau beli kat kedai belakang. Nasib tak baik macam mana ni kedai belakang tak buka, so kena juga tapau di luar kan. So bila dekat sini maksud kita kena prepare lah. Dan dekat sini juga sebenarnya yang pertama Ana, kita sendiri pun nak kena kompromi dengan diri kita. Nak kompromi macam mana? Ni dah masuk ni kalau Syikir panggil war room lah kan, war room Syikir ni keluar kejap lagi cuba tengok dekat luar. Tunggang terbalik ke tidak rumah tu kan. Jadi kalau dah tunggang terbalik tu dia ada dua je. Sama ada dia nak jadi hijau ataupun dia akan kata sabar Syikir, sabar. Dia orang dah baik tadi tak kacau kau masa kerja tak apa kan. Dia antara dua tu je. Tapi kadang-kadang tu terlepas jugalah buat petir tu kan, kita pun bukan perfect sangat kan. Jadi kat situ kompromi dulu dengan diri kita. Dan dekat sini kita kena communicate lah dengan husband. So once dia pun nampak kita penat masak, dia basuh pinggan. So benda-benda ni kita memang kena handle bersama supaya rumah tangga kita ni, sebab apa Ana? Yang paling penting adalah apa saja kita buat dia akan berbalik kepada ekonomi keluarga kita. So bukan kita duduk depan laptop ni kita duduk saja, tak, kita juga sedang membina rezeki untuk keluarga kita. So dua-dua pihak kena faham lah. So itu sedikit tips lah untuk dikongsikan bersama dengan penonton Bina Kerjaya pada malam ini. Okey. Saya rumuskan kita kena belajar kompromi, kena pandai share task-task dengan suami tadi. Jadi bila kita pandai berkomunikasi, itu adalah kunci kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang mak-mak ni kena belajar redha. Kalau tak redha, bila buka pintu tunggang terbalik yang tadi dah beria mengemas ni sikit. Petang tadi dah tahu malam ni nak kerja, beria, vacuum, mop lantai semua dah tip-top. Bila balik buka pintu, Ana pun tak tahu apa jadi kat luar ni. Bila buka pintu tengok apa yang jadi. So kalau hijau tu, saya minta Nat lah share Nat. So bila kita dah hijau Nat, macam mana cara Nat untuk release tension? Untuk orang kata apa, kita kena make sure mental health kita ni dalam keadaan positif. So macam mana Nat daripada hijau jadi normal? Okey, silakan Nat. Terima kasih Ana. Mak-mak dengan hijau ni tak dapat dipisahkan. Betul. Saya rasa saya berbeza lah daripada zaman bujang dan lepas kahwin. Banyak yang saya kompromi lah. Sebab kalau masa saya bujang dulu, kawan saya sampai cakap, aku saja je datang bilik kau ni, tolak sikit jam tu, the moment aku kadi mesti kau pusing balik letak jam tu tempat sebenar. Jadi masa awal-awal saya kahwin saya memang ada masalah itu. Sebabnya saya kalau saya tak kemas tak apa. Kalau the moment saya kemas, jangan ubah benda tu kan. Jangan tengok mata bulat. Jangan sentuh benda tu kan. Kan? Jadi tapi bila sampai tahap bila second job saya kerja kilang kan, dengan pergi balik sejam 2 jam tu dengan penatnya kan. Then husband saya cakap, kalau awak biarkan benda tu kat situ, adakah dia mengganggu awak untuk tidur? Awak ada pilihan sama ada membiarkan, sebab macam Ken cakap ada kompromi, sama ada awak pilih untuk tidur ataupun awak pergi buat benda tu. So you do your choice lah. Yang mana you nak buat kan? Yang mana you nak buat. Kalau kita kumpul-kumpul pun buat kemudian pun boleh kan, dia cakap kan. So saya banyak belajar dari husband saya lah. Lepas tu saya belajar pun, lepas tu saya subcon dekat dia kan. Leverage, orang cakap leverage kan. Tapi kalau kita cakap ni macam mana nak handle stress, selalunya kita kena keluar dulu daripada keadaan tu. Sebab kalau macam dalam keadaan marah, kita stres, kita tak boleh fikir secara rasional. Jadi selalunya kalau zaman sebelum pandemik dulu, saya memang ada me time saya waktu weekend. Weekend saya pilihlah 1 hari ke 2 hari tu saya akan pergi kelas DIY ke. Saya nampak tadi Intan cakap geng-geng mak minyak kan. Geng yang living gang apa ni, DIY sabun, DIY scrub kan. Lepas tu lagi apa-apa kelas lah. Kelas emas lah. Saya memang suka pergi kelas. Hobi saya memang suka pergi kelas. Suka belajar benda baru. Jadi saya akan ambil apa ni pergi mana-mana kelas ke, pergi spa ke, ataupun jumpa kawan, atau paling kurang lah saya memang lone ranger. Daripada zaman saya sekolah, belajar dulu, saya jenis lone ranger yang saya keluar jalan-jalan, window shopping, makan dessert seorang-seorang. Walaupun dah kahwin ni kan, tinggal macam kejam je mak dia kan, tinggal ayah dengan anak-anak kan. Mak dia pergi lepak-lepak seorang kan. Sebab kita kena ada masa sendiri kan. Jadi saya pergi window shopping sebab window shopping tu sebab saya tahu husband saya tak suka pergi tempat ramai orang. Sebab saya suka window shopping, dia tak suka je, sebab tu saya tak bawa kan. Nanti kena balik cepat kan. Sebab saya suka pergi melihat jalan-jalan ni, dia adalah satu terapi bagi saya. Sebab nanti saya boleh macam orang biasa perolehan juga kan.
Nanti kalau orang tanyakan, benda ni beli kat mana? Benda ni beli kat mana? Sebab saya suka shopping juga. Tapi kadang-kadang kita kena budget diri kita untuk tak shopping tu. So saya racun kawan-kawan saya yang shopping. Saya akan beritahu lah kat mana tempat yang ada benda okey yang shopping tu. Is one of cara release. Cakap tak dapat shopping, dapat racun orang lain shopping pun okey. Macam tu kan. So that one of cara yang release lah. Tapi tu sebelum COVID. Tapi zaman COVID ni kita nak keluar tak boleh kan? Memang tak boleh. So either pertamanya mak-mak boleh buat adalah tidur. Beritahu husband, saya nak tidur. Saya tak nak peduli apa yang berlaku. Saya stres, saya nak tidur. Tutup pintu bilik, tidur. Kan? Kedua. Yang kedua, kalau dah try tidur, tak boleh tidur, saya baca. Saya baca sama ada novel ke, apa-apa bahan bacaan lah. Which is saya tak payah fikir tentang stres tu seketika. Saya baca sampai otak saya penat, saya akan tertidur. Still kena membaca. Ataupun saya main game. Saya tak ada main game yang budak-budak zaman sekarang main tu. Saya main game simple je. Game Word Connect, Word Crush. Maksudnya benda yang nak kena fikir juga. Apa perkataan untuk bagi dapat 5 abjad, berapa 5 perkataan nak kena. Still kena fikir. Saya main game, that kind of game. Lepas tu paling-paling lah saya malas nak fikir juga. Saya buat satu benda yang fokus adalah potong kain, jahit baju anak-anak. So kalau mak selalu stres, mungkin dia orang banyak dapat baju lah kan. Tapi kalau tak dapatlah baju kan. Kan? Sebab bila kita menjahit ni kita kena fokus tengok je dekat situ kan. So bila kita dah rasa release, dah rasa okey, baru kita boleh fikir secara rasional. Tapi paling-paling lah, kalau semua benda tu tak boleh nak menyelesaikan stres, ada satu penyelesaian adalah paksa husband, panggil husband, paksa husband, dengarlah letaran dan luahan hati isteri dia kan. Tak kisahlah dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan. Jadi dengar je lah. Dengar je lah. Wife nak cakap apa kan? Dengarlah. Dengarlah popek kan. Dengan redanya ni kan. Dengan redanya tu. And then lepas kita dah luar tu, kita okey lah. Mungkin juga dia boleh point out. Sebenarnya benda ni tak ada apa pun kan. Kadang-kadang kita perempuan ni banyak fikir kan. Ataupun dia cakap, benda ni tak ada apa pun. Betul juga kan. So kalau kita simpan, benda tu akan menjadi nanah. Bagi saya dalam perkahwinan lah. Tiba-tiba tips perkahwinan kan. Komunikasi adalah perkara yang paling penting. Benda yang you tak happy, benda you tak suka, benda you suka, you inform. Kalau you tak inform, you takkan tahu. Sebab kita bukan ahli nujum. Sebab saya sama macam husband saya ni programmer 1 + 1 ada 2. Jangan sesekali sebut cantiklah barang kemas tu. Sampai awak mati pun awak takkan dapat barang kemas tu. The easiest way is adalah abang beli barang kemas tu. Sama juga kalau nak kek. Sebab saya suka makan kek. Cakap sedaplah kalau dapat makan kek coklat. Tunggulah sampai tahun depan pun tak akan dapat. The simple way is adalah beritahu abang nak makan kek McDonald, coklat Belgium. Beli 2. So obviously hari ni atau esok saya dapat. Itu memang cara-cara kita nak kalau kita stres pun, kalau ada masalah yang kita stres tu, kita perlu cari penyelesaian. First kalau kita tak boleh fikir, kita cool down dulu. And then kalau kita tak boleh nak cari penyelesaian tu seorang diri, get your partner. Kalau ada setengah orang, kalau dia rapat dengan mak ayah, boleh dengan mak ayah. Tapi mak ayah saya jauh kan. Mak ayah saya jauh. Dekat Kedah sana, nak cakap kat telefon problem sikit kan. Jadi kita ada pasangan, bercerita dengan dia untuk selesaikan masalah tu. Sebab kadang-kadang kacamata kita berbeza. Kita lihat benda tu besar sangat. Sekali dia cakap, itu je pun. Okey, betul lah kan. Betul, kita boleh bincang benda tu. So that's how, sebab kalau kita tak tahu apa yang kita sedang alami, kita tak boleh nak handle. Dan bila kita tak boleh nak handle, kita tak boleh nak manage stress tu. Jadi itulah. Tapi macam 2-3 hari ni, dalam seminggu ni lah saya dah mulakan aktiviti bersenam. Bersenam, awal pagi jalan-jalan. Paksa cik husband memulakan, sekarang dah jadi biasalah. Paksa lagi kan. Paksa cik husband, morning walk. Tiap-tiap pagi tu 2 orang, 3 orang rumah ni dalam 2 km ke 3 km. Sambil sembang, sambil jalan, sambil dating kan. Anak-anak tidur lagi, ini je lah peluang yang kita ada kan. So that's cara-cara yang saya boleh kongsi lah. Apa yang saya buat. It's not the perfect way, but choose apa yang sesuai dengan diri masing-masing dan pasangan masing-masing. Terbaik Nat. Boleh bagi tips perkahwinan kan. Macam-macam tadi Nat, daripada pergi shopping, pergi tidur, main game dan sebagainya hanya untuk release tension. Sebab
suri rumah ni ataupun ibu yang bekerja tapi tinggal di rumah ni kan, bila kita happy, of course keluarga tu pun akan bahagia juga. Betul tak Nat? Setuju tak Nat? Kita kena make sure kita happy Betul. supaya orang keliling kita pun happy sama. So Happy wife, kan, so happy bila kita family. berbicara tentang perkahwinan, come again, apa dia tadi? Apa tadi Nat? Happy wife, happy family. Yes, happy wife, happy family gitu kan. So bila kita berbicara tentang perkahwinan, untuk part tu ni saya nak berbicara tentang cinta pula. Kan. Tadi tentang perkahwinan, sekarang tentang cinta. Tapi saya pasti semua pasti excited, tapi saya cuma akan bercerita selepas pesanan pihak penaja. Silakan. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Kausar Wealth Management. Perusahaan Kausar Wealth Management Senin Berhad. Wow, saya setiap kali tengok video tadi mesti meremang-remang. Saya pasti anda juga, penonton di rumah pun begitu juga. Kan? Sebab sebelum kita dah sampai ke masa kemuncak ni, saya mohon izin untuk tanya sikit lagi kepada panelis kita. Apa, ni kepada Shikin Shikin, apa yang menyebabkan Shikin jatuh cinta? Jatuh cinta, tadi dah jatuh cinta kepada pasangan. Tapi kali ini jatuh cinta kepada kerjaya. Sebab bukan senang banyak pelbagai cabaran, cabaran masa, cabaran tenaga kan untuk berkorban nak balancekan masa family dan juga kerjaya. Pasti ada sesuatu yang membuatkan Shikin jatuh cinta untuk terus menerus berada dalam industri pewarisan ini. Shikin, silakan. Okay Ana, so kalau tengok dekat sini kenapa industri pewarisan ni dia memang orang kata bukan sekadar jatuh cinta tapi dia dah menjadi orang kata kalau toreh darah ni Ana, keluarlah warna darah pewarisan kan. Sebab bagi Kin yang pertama kat sini dia tenang sebab apa? Sebab dulu dekat retail cabaran dia lain. Cabaran nak cukupkan sales kedai, nak bayar gaji staff, utilities and then nak handle stock semua tu dia sebenarnya agak memeningkan lah. Tapi dekat sini dia lebih fleksibel. So kalau kita tengok pun mungkin dekat documentation saja yang mungkin dia messy sikit kan. Tapi kat sini sebenarnya apabila kita berkongsi ilmu, sebenarnya kita sedang membina sesuatu untuk kita membawa bekal pulang kelak. Kan 3 perkara yang akan terputus, semua amalan kita akan terputus kecuali 3 perkara apabila berlaku kematian kan. Itu yang pertama ilmu yang bermanfaat, kedua adalah sedekah dan amal jarah dan yang ketiga doa daripada anak yang soleh. Jadi sedekah kita pun tak banyak mana dan Syekh mengharapkan supaya ilmu inilah yang akan membantu kita di sana kelak. Dan bila kita tengok di sini sebenarnya even klien kita pun mereka bukan sekadar menghargai apabila kita berkongsi ilmu tetapi juga mereka menghargai keluarga kita yang menyokong perjuangan kita di belakang ni. Dan Syekh suka nak kongsikan sedikit kisah yang klien yang Syekh dah bantu. Yang pertamanya klien yang dah meninggal, maksudnya klien dah buat perancangan semasa hidup. Dia buat perancangan pada bulan 6 tahun lepas masa pandemik tu dan alhamdulillah masa tu kalau kita ingat bulan 8 tu ada PKPB kan. Jadi masa tu pergilah ke Kelantan, daripada Pengerang ke Kelantan buat akad hibah. Dan benda yang paling mengejutkan adalah klien tu meninggal 2 bulan selepas akad hibah. Jadi dekat sini dia sangat memberi kesan kepada Syikin. Dalam hati ni cakap, ya Allah nasib baiklah aku sempat ke sana selesaikan akad hibah ni sebab
saya ni dia hanya ada 3 orang anak perempuan saja. Dan warisnya adalah selain 3 orang anak perempuan ni, suami dan juga adik-beradik dia ada lagi 3 orang. Jadi kes ni sekarang tengah tunggu untuk bicara pusaka. Dan satu lagi kes yang viral baru-baru ini, kisah orang tamak yang Syikin bantu seorang suami yang tak sempat buat perancangan, meninggal dunia. Syikin bantu balunya untuk menyelesaikan urusan pusaka. Jadi kalau tengok dalam kisah ni, kisah orang tamak harta pusaka ni sebenarnya dia memang berlaku. Jadi daripada kisah ni lah sebenarnya yang Syikin belajar, mungkin yang tak sempat baca boleh tengok di Facebook Syikin ada kongsikan. Sebenarnya dia memang berlaku Ana. Bila kita lalu proses nak negotiate dengan dia tu sampai kenapa ada orang macam ni sedangkan itu anak saudara, sedangkan yang meninggal itu adalah arwah abang dia sendiri. Tapi bila berlaku tu menyebabkan kita rasa, ya Allah, aku perlu teruskan perjuangan ini. Kalau aku tak teruskan perjuangan ini, akan ramai mereka yang baru-baru, anak-anak di bawah umur, anak-anak yang masih kecil akan teraniaya di luar sana. Jadi inilah sebenarnya punca kenapa, tanyalah walaupun kadang-kadang kita down, kadang-kadang sales kita slow ke, kadang-kadang kita ada masalah keluarga kita sendiri, tetapi nak bangkit semula tu sebenarnya kita lebih cepat. Sebab kita bukan memikirkan diri kita Ana. Kalau tanya income kan dekat sini Ana, orang yang lama bersama dengan Syikin. Income kita ni sebenarnya tak ada banyak mana pun, tetapi perjuangan kita membantu mereka yang memerlukan tu, dia memberikan satu kepuasan yang sangat luar biasa. Jadi itulah sebenarnya kenapa Syikin jatuh cinta dengan industri ni. RM1 tu nombor 2 dah Syikin, dia kepuasan itu yang priceless kan. Syikin kan pengalaman macam mana waris tu berterima kasih, bagaimana pelanggan kita, customer kita sangat appreciate dengan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada mereka. Itu yang membuatkan kita jatuh cinta kepada industri ini. Okey, untuk Nat. Ya, Ana. Ada tak pesanan Nat kepada penonton-penonton yang nak sama-sama menjadi apa orang kata Sri Kandi pewarisan penyelamat ummah gitu, Sri Kandi kaum wanita di luar sana ataupun ada kaum lelaki di luar sana yang ingin menjadi sebahagian daripada kami, ada tak tips-tips Nat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Kausar? Silakan Nat. Untuk mereka yang berminat nak menjadi Sri Kandi pewarisan ini, pertamanya kalau anda seorang yang cintakan ilmu, saya sangat-sangat menggalakkan untuk menjadi Sri Kandi pewarisan, kerana ilmu pewarisan ini sangat-sangat sedikit dari kalangan masyarakat kita yang aware dan yang tahu bagaimana nak mengamalkan. Jadi kalau anda seorang yang cintakan ilmu dan suka nak bantu orang, maka inilah tempatnya. Sebab tak ramai orang yang ada ilmu ini. Yang keduanya sebab kita tahu tanggungjawab mempelajari ilmu faraid ini sebenarnya adalah fardu kifayah. Tetapi kalau tak ada orang yang menjalankannya, maka kita sama-sama mungkin menanggung. Dan kita kena lihat bahawa kita tahu 70 bilion harta beku di Malaysia ini, 90% adalah milik orang Islam. Jadi kita sama-sama ada tanggungjawab untuk membantu lebih ramai orang Islam kita mengurangkan masalah harta beku ini semakin bertambah dan cuba mencairkan sebanyak mungkin harta beku ini untuk dapat dimanfaatkan oleh waris-waris dan juga masyarakat supaya ekonomi orang Islam akan lebih baik pada hari yang akan datang. Dan kita lihat juga banyak macam Syikin sebut tadi ladang pahala dekat di sini untuk kita buat. Mungkin dari segi income akan datang. Adalah apa pekerjaan pun tipulah kalau orang bekerja tidak melihat kepada income. Tetapi lebih besar daripada itu. Tanggungjawab itu lebih besar di mana kita tidak pasti ilmu yang kita kongsi itu mungkin dapat menyelamatkan satu nyawa. Mungkin dapat menghindarkan satu keluarga daripada termakan harta batin ataupun harta anak yatim. Sebab mungkin kadang-kadang ada netizen yang menemplak. Alah, info ni je pun takkan tak tahu. As simple as contoh penama KWSP adalah pentadbir harta. Memang ada orang yang menemplak. Memang dah tahu pun. Kalau betul lah semua orang tahu, kenapa banyak sangat yang kita jumpa waris yang ingat duit KWSP ni penama punya makan sorang-sorang. Itu sebab jahil. Siap suami ni pesan. Saya ada klien takaful saya yang memang pesan sebagai seorang suami yang sayangkan isteri tetapi kerana jahil, dia mak kita tahu dengan isteri kalau abang mati duit KWSP ni memang dah letak nama yang gunalah. So saya explain dekat dia sebenarnya pusaka. Wajib guna bayar dulu hutang dia. Kemudian barulah dibahagikan kalau ada baki itu kepada waris-waris faraid. Sebab orang yang kita sayangkan, kalau kita ada ilmu tersebut, takkanlah kita susah-susah kerja semasa hidup ni
kita sanggup nak pesan, tak apa. Sekarang ni abang bagi makanan halal, nanti abang mati nanti makanlah makanan haram daripada pusaka abang. Tak bagi kepada waris-waris lain. Saya percaya tak ada orang yang nak buat benda yang begitu. Tetapi Betul. kerana kejahilan ilmu, maka perkara ini berlaku. Ada je adik yang tanya dengan saya, macam mana kak? Kami tak tahu. Hutang abang 10 tahun kami tak selesaikan lagi, tapi duit KWSP abang kami dah habis dah semua guna. Ini antara kejahilan as simple as yang kita mungkin rasa. Mungkin satu masa dahulu saya pun fikir macam, takkan nak share lagi info ni. Macam banyak je orang tulis. Nama KWSP ni pentadbir sahaja. Tetapi begitu ramai orang yang tidak tahu KWSP adalah pusaka dan apa yang perlu dilakukan dengan pusaka. Sangat-sangat ramai. Itu belum lagi kita cerita orang yang selalu cakap, faraid kan ada? Faraid ada memang betul cik. Siapa waris faraid cik? Waris. Tak tahu pun siapa. Jadi kalau kita tak tahu, macam mana orang-orang ini akan menguruskan pusaka, memberikan kepada yang hak. Jadi kita nampak di situ ya. Sebab kita asyik takut makanan tak ada cap jaket. Halal. Semua kan, daging kartel semua bisi. Tetapi bab pusaka ini kita tidak nampak bahawa ia menjadi darah daging. Ia juga adalah makanan ataupun harta batin, harta haram. Jadi di situ saya lihat kalau anda orang yang cintakan ilmu, nak membantu ekonomi orang Islam, nak menyelamatkan kita daripada termakan harta batin, supaya orang semua ada ilmu ni. Sebab kita tahu ilmu faraid adalah antara ilmu yang akan diangkat awalnya, maka sertailah kami supaya lebih ramai orang yang dapat menyebarluaskan ilmu ini, supaya kita semua tidak jahil, tidak hanyut, tidak memahami ilmu faraid yang diturunkan oleh Allah, yang mana bila mana kita tidak faham, ada netizen yang akan menempelak sedangkan hukum ini tertulis dengan jelas Al-Quran. Ramai orang cakap benda ini boleh dicabar, ataupun kalau di takaful, kakak-kakak takaful saya selalu cakap hibah takaful tidak boleh dicabar. Tapi bagi saya apa-apa dalam dunia ini boleh dicabar, sedangkan hukum faraid, hukum Allah pun orang cabar. Jadi apa yang tidak boleh dicabar? Semua benda boleh dicabar, tapi itulah pentingnya ilmu. Kerana ilmu yang akan memastikan kita berada di landasan yang benar. Jadi ambillah cabaran itu menjadi serikandi pewarisan, menyampaikan ilmu yang hak supaya orang Islam tidak terpesong ke jalan yang salah. Itu saja. Masya Allah. Terbaik Nat, meremang-remang bulu roma saya dengar Nat bercakap dengan begitu passion sekali tentang untuk mengajak beramai-ramai belajar tentang ilmu pewarisan. Tanggungjawab kita sangat besar ya Nat untuk istiqamah menyampaikan ilmu kepada masyarakat di luar sana. Okey, sebagai penutup, saya nak bagi bonus sikit lah kepada Shikin dan juga Nat untuk mengucapkan terima kasih terhadap support system, kepada suami, kepada keluarga, kepada orang yang menyokong kita. Kerana sebagai wanita yang berkejaya, tanpa support di belakang, tanpa isteri, tanpa suami yang penyayang, yang supportif dan doa ibu dan bapa dan juga guru-guru takkan membuatkan kita berjaya. Okey, dengan itu saya silakan Shikin dan Nat kemudian. Terima kasih. Okey, terima kasih Ana. Jadi di sini Syikin mengambil kesempatan untuk ucapkan juga terima kasih kepada suami Mama Asmudi yang selalu memberikan semangat dan dorongan, anak-anak yang selalu mendoakan ibu, apa pun yang ibu adalah untuk masa depan anak ibu. Dan terima kasih kepada mak ayah, kakak-kakak dan abang-abang Kin yang selalu support Kin. Tak lupa kepada mak mertua Kin, mak Midah, mak yang selalu kalau Kin ada live dia akan tengok live wakaf Anur ke kan, live Kausar ke, dia akan tengok family, ABF Big Family dan juga anak-anak cucu awang. So terima kasih, semuanya sangat supportive. Dan terima kasih kepada kita punya founder Kausar Group, Cik Kamarul Azhar Hashim, Puan Suzana Abu Bakar, Puan Umi Kasum, KDI kita, KDI bongsu kita, Palumi Sairi, leaders team dan juga tim Kausar Warrior. Terima kasih kepada kepercayaan untuk bersama membenarkan Kim bersama-sama dalam industri ini. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada klien-klien yang memberikan peluang untuk Kim membantu mereka di luar sana. Bagi Kim, kepercayaan ini sangat mahal. Sebab apa? Ana, kalaulah bagi Kim lah, kalau Kim pergi dulu pun Kim tak risau Ana. Sebab apa? Kita dah buat satu tindakan untuk membantu mereka ni buat perancangan. Andainya Kim pergi dulu pun kita tahu di belakang Kim akan ada sebuah syarikat yang akan membantu mereka melaksanakan amanah mereka tu, membantu urusan pusaka tu dapat diuruskan. Jadi inilah benda yang bagi Kim sangat mahal.
Tak kisahlah apa, sama ada kita pergi dulu ataupun mereka pergi dulu, tapi inilah sebenarnya perjuangan kita. Kita nak apabila berlaku kematian ke atas diri mereka, nasib anak-anak ni terbela, nasib waris-waris mereka terbela. Macam Azmi cakap tadi, kita tak nak ada di antara waris-waris yang termakan hak orang lain kerana kegagalan daripada merancang harta ni. Jadi itulah sedikit kesimpulan pada malam ni. So saya silakan Aznati untuk berkongsi. Terima kasih Syikin. Saya ni seorang sawah mic, so saya pendekkan. Jadi Syikin dah menyatakan semua nama tadi. Untuk keluarga Kausarian, saya berterima kasih kepada keluarga Kausarian yang besar dan juga Wasiat Syok. Tapi yang paling utama adalah saya cukup berterima kasih terhadap pasangan saya. Tapi dia seorang yang low profile, saya tadi sebut nama dia lah kan. Kepada suami saya, anak-anak, anak-anak, mak abah, adik-beradik, rakan-rakan rakan-rakan sekolah, tempat kerja, takafu yang sudi bila saya berkongsi ilmu tersebut, sebab kita di sini bukan memikirkan tentang closing. Bagi saya paling penting sekurang-kurangnya saya berkongsi ilmu tersebut. Kita kongsi ilmu tu percuma saja. Dan sebab saya melihat kepentingan itu sekurang-kurangnya sebagai orang yang dipinjamkan ilmu oleh Allah, saya tidak dipersoalkan kelak kerana saya telah berkongsi ilmu tersebut. Sebab berat tanggungjawab orang yang mempunyai ilmu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua ahli keluarga, kepada keluarga Kausar yang besar, yang sangat supportif, menyediakan facilities, ilmu dan sokongan, dan juga kepada Wasiat Syok. Dan saya sangat-sangat menghargai kerana direzekikan untuk berjumpa family ini pada April tahun 2020 tahun lepas, di mana saya memang tak fikir panjang dan terus daftar sahaja sebab saya melihat di sini adalah satu ladang ilmu yang memang penting untuk kita tahu dan memberi manfaat kepada diri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Jadi diharapkan sokongan ahli keluarga dan semua rakan-rakan ini dapat memberi sumbangan yang besar kepada ummah. Itu sahajalah bagi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dua panelis kita pada malam ini, Puan Nur Ashikin dan juga Puan Aznati. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Kepada penonton di luar sana, syukur Alhamdulillah lebih sejam kita bersama Bina Kerjaya. Saya harapkan informasi yang kami bawakan hari ini memberikan manfaat kepada anda semua. Teruskan patuhi SOP, jaga diri, jaga kesihatan, pastikan mental kita dalam keadaan yang sihat. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bersama dengan keluarga Kausar, anda boleh menghadiri sesi preview Prosper pada esok hari jam 3 petang. Boleh rujuk kepada link yang tertera seperti di bawah. Kan? Ada nampak link tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya jemput, silakan untuk join kami dalam sesi Prosper esok. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan dalam sesi bicara pewarisan pula dengan topik yang lebih kurang, yang orang kata tidak kurang hebatnya, iaitu topik zakat. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mahu ketinggalan untuk mendapat informasi, kami jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk join kami di Telegram kerana ada info-info berkaitan dengan apa-apa topik yang kami akan siarankan pada minggu-minggu akan datang. Okey, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya Farhana Abdul Rashid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.